Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa yang dihormati. Hari ini saya akan membincangkan tentang masalah pencapaian anak-anak, iaitu di bawah program peningkatan pencapaian pelajar. Kita sedia maklum, pada hari ini tidak semua pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di darjah 1 akan menamatkan pengajiannya di peringkat universiti. Daripada kajian yang saya buat, kita dapati bahawa setiap tahun lebih kurang 500,000 pelajar baru yang mendaftar di tahap 1 di sekolah rendah. 500,000. Agak ramai kan? Tapi kalau saya lihat pula jumlah pengambilan pelajar di peringkat IPTA pada setiap tahun lebih kurang 50,000 saja. Kita mempunyai 20 buah IPTA atau Universiti Awam yang iaitu universiti yang dibiayai oleh pihak kerajaan. Kenapa saya tekankan IPTA? Pasal inilah universiti yang melibatkan perbelanjaan yang paling murah berbanding dengan institut pendidikan atau universiti swasta. Kalau dilihat dari universiti swasta, iuran dia sampai 30,000 satu semester. Jumlah kos iuran pengajian bagi satu program 4 tahun atau 3 tahun hingga 4 tahun ialah kadang ada yang mencecah lebih daripada 100,000. Itu daripada program yang biasa. Kalau program-program yang teknikal, kalau dilihat dari segi kos pengajian, iuran pengajian saya masukkan sini, dan program perubatan di sektor swasta, di universiti swasta, ada yang sampai 500,000. Kalau di luar negara, jumlahnya adalah lebih daripada 1 juta. Jadi, setiap tahun kita dapat lihat bahawa hanya kira-kira 10% saja daripada pelajar yang masuk ke darjah 1 yang akan menamatkan pengajiannya di peringkat universiti. Dan 90% berarti ini 90% gagal untuk menamatkan pengajian di peringkat universiti. Jadi kalau kita lihat dalam senario yang ada pada hari ini, untuk memulihkan seseorang itu menikmati kehidupan yang lebih selesa, dia mesti mempunyai kelulusan, kelayakan yang tinggi. Lebih tinggi kelayakannya, lebih baik hidup dia. Jadi, kalau mereka itu hanya belajar di sekolah menengah di tingkatan 5 SPM, pada hari ini anak-anak itu akan hidup sebagai golongan bawahan, iaitu kalau di kilang jadi mesin operator lah, operator pengeluaran. Ada sebahagian yang pergi ke sektor pembinaan. Anak kita tidak pergi ke sektor pertanian. Tidak akan menyabit kelapa sawit, honorir getah, tidak. Itu orang tua punya kerja pada sekarang ini. Jadi, kita sebenarnya bergelut untuk memastikan bahawa anak kita akan duduk di dalam 10% yang terbaik. Saya yakin bahawa semua ibu bapa bercita-cita untuk melihat anaknya hidup senang. Tidak ada seorang pun ibu bapa yang ingin melihat anaknya hidup susah apabila dewasa nanti. Tapi nak hidup senang ni saudara, bukan senang. Nak hidup susah, senang. Atau dalam sebutan lain, untuk hidup senang bukan senang.
Untuk hidup susah bukan susah. Jadi, apa yang saya fikirkan selama ini, selepas 40 tahun saya bergulang dalam bidang pendidikan, mendidik anak kecil sampai mereka berjaya, dan saya melihat bagaimanakah sikap pelajar-pelajar yang lepasan SPM atau yang lepasan PMR atau SPM, SRP, tentang kehidupan itu. Kenapa sebahagian anak-anak kita mempunyai masalah? Dia suka merempit. Malam-malam lumba motosikal, baik lelaki baik perempuan pun. Agak terperanjat pada hari ini ramai budak perempuan yang menempatkan diri dalam mak rempit. Saya pernah memelihara 400 orang anak yatim lepasan PMR. Saya bawa dia ke Melaka. Selama 2 tahun saya sediakan program SPM. 400 ini, apa yang saya alami sungguh menyayat hati. Kenapa saya katakan demikian? Ada sebahagian besar daripada anak ini tak mau belajar. Ada yang masih muda lagi sudah mula berjinak dengan alkohol. Tak mau masuk kelas. Tak mau buat homework. Apabila ditanya pada mereka ialah kenapa dia buat demikian? Rata-rata yang dia jawab, dia tak tahu apa hidup dia. Dia tak ada cita-cita. Yang dia lihat ialah hidup hari ini untuk hari ini. Esok perkara yang esok kita akan lihat. Jadi dia seronok aja pada hari ini. Dia sanggup menggadai nyawa hanya untuk menikmat masa dia muda sementara saja. Saya yakin ibu bapa yang ada pada hari ini tidak mahu melihat anaknya keadaan demikian. Jadi apa yang saya nak buat selepas saya bergelombang dengan sektor pendidikan, dengan budak-budak, dengan budak-budak yang miskin, yang saya tanggung, beribu-ribu orang yang saya tanggung, yang saya bantu selama 40 tahun saya berkhidmat ini. Saya sekarang memutuskan bahawa kalau nak bantu budak-budak kita untuk maju atau nak bantu anak-anak kita untuk maju, dia mesti dididik daripada kecil. Bukan selepas dia dewasa. Bukan selepas SPM. Bukan selepas PMR. Sekarang tak ada, akan datang tidak ada lagi PMR, tinggal SPM je. Tidak boleh kita bentuk dia selepas SPM. Very difficult. Pasal dia sudah mempunyai sikap yang tertentu, dan mempunyai rakan-rakan yang dipilih yang sealiran dengan dia. Jadi saya memutuskan mulai tahun 2021 ini, saya sebenarnya ingin mencari ibu bapa yang sealiran dengan saya, iaitu ingin melihat anaknya berjaya dalam hidupnya pada masa akan datang. Itu cita-cita saya. Daripada 500,000 yang mendaftar di darjah 1, saya tidak berfikir bahawa saya akan dapat menampung 500,000. Tidak, saya tidak boleh melakukan ini. Pasal kapasiti saya, kemampuan saya adalah terhad. Saya nak cari ibu bapa yang committed untuk melihat anaknya berjaya,
supaya kita sama-sama membantu di antara satu sama lain untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, anak saudara-saudari berjaya dalam hidup dia. Dan ini mesti dibuat daripada masa dia kecil lagi. Daripada peringkat sekolah rendah, daripada darjah 1 pun. Ataupun daripada tahap 1 lagi. Pengalaman saya mendidik anak saudara-saudari atau tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa, saya ingin berkongsi pengalaman. Kerana anak saya semuanya ada title doktor di depannya. Anak saya yang sulung mempunyai kelulusan PhD, sekarang jadi pensyarah di Universiti Melaya, sudah pun dapat naik pangkat jadi profesor. Anak saya yang sulung seorang profesor sekarang. Saya mendidik anak saya dengan penuh kasih sayang, dengan perhatian yang serius. Dia mula membaca buku pada umur 2 tahun. Kami masa itu duduk di Amerika. Saya mengikuti program PhD dalam bidang economics di Amerika. Saya daftarkan anak saya yang sulung itu dengan 2 klub buku di Amerika. Setiap bulan akan mengantar 2 buah buku. Budaya di Amerika ni agak berbeza sedikit. Dia galakkan budak-budak kecil membaca dan bercerita. Setiap bulan postman datang ke rumah saya. Dia bawa parcel yang bertulis nama anak saya, iaitu Nur Azhar. Dia datang, dia tanya, who's Nur Azhar? Anak saya yang kecil, dia lari-lari dengan nama dipanggil. It's me, dia kata. I'm Nur Azhar. This is your book, dia kata. And go and read. Perkataannya ialah go and read. Masa tu anak saya 2 tahun, mana tahu baca. Jadi disuruh mak dia membaca. Disuruh mak saya berulang-ulang dia baca buku itu sampai dia hafal. Jadi apabila umur dia 4 tahun, dia dah boleh baca surah Abah. Boleh baca surah Abah. Apabila pergi sekolah rendah di Malaysia, di Konvent, Kajang, saya menghadapi masalah. Pasal dia selalu betulkan pengajaran cikgu. Dia tunjukkan kesilapan cikgu mengajar. Kadang-kadang cikgu terima, kadang-kadang cikgu tak terima. Sampai apabila kami datang ambil report card, guru tu tanya, budak ni kat rumah dia baca buku ke? Dia kata. Saya cakap, ya, dia baca buku satu hari 120 muka secara purata. 120 muka surat. Dia suka membaca. Dia suka mengarang. Dia clash dengan guru dia. Kadang guru dia bagi dia markah rendah. Tapi yang saya pelik, dan yang kami pelik ialah, kalau mau ada pertandingan wakil sekolah di peringkat negeri atau kebangsaan, dia mau dipilih untuk mewakili sekolah. Yang dia menang. Jadi didikan yang begitu yang saya nak tunjukkan kepada ibu bapa. Bahawa anak ini boleh dibentuk. Dibentuk daripada awal. Daripada dia kecil. Lepas sekolah rendah, masuk sekolah menengah, dia dapat boarding school. Saya cakap tak payah pergi boarding school. Duduk kat Kajang. Pasal saya cakap dengan dia, kamu sekolah agama, kau boleh maintain nombor 1 setiap tahun. Tapi sekolah konvent, kamu tak boleh maintain nombor 1. Kadang nombor 1, kadang jatuh nombor 2, kadang nombor 3.
Kadang-kadang ada sampai nombor 5. Kenapa keadaan begitu? Kerana di convent, belajar secara mengenai racial, terdapat competition yang kuat. Ramai anak-anak Cina yang cerdik, yang latar belakang yang baik. Bersaing dengan dia. Jadi dia tak boleh maintain nombor 1. Jadi saya nakkan environment dia competition itu. Masuk sekolah, habis tempat sekolah menengah, saya daftarkan dia masuk matrikulasi di UIA. Terus sambung di UIA buat engineering. Habis tamat pengajiannya, dia dapat first class. Terus pergi University of Sydney. University of Sydney bertawarkan dia program terus PhD. Dia dapat PhD dan umur dia sangat muda. Sekarang berkhidmat di Universiti Melaya sebagai profesor dalam kejuruteraan di Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya. Anak saya yang kedua juga mempunyai kelulusan PhD. Dia punya semangat yang kuat pasal dia melihat bahawa kakaknya itu cerdik. Kakak itu selalu dapat hadiah. Jadi semangat competition itu akan timbul. Dan sekarang dengan kelulusan PhD dia dalam bidang sains kesihatan, jadi pensyarah di Universiti Kebangsaan dan sekarang telah pun dilantik menjadi salah seorang ketua jabatan di Hospital Pakar Kanak-kanak UKM. Anak saya yang ketiga seorang doktor perubatan. Sekarang mengikuti kursus program doktor pakar. InsyaAllah tahun depan dia habis jadi doktor pakar. Anak saya yang keempat juga seorang doktor perubatan yang sekarang berkhidmat di Sabah. Anak saya yang bungsu sekarang berada di London, di Imperial College, University London, dalam bidang kejuruteraan. Imperial College London adalah sebuah universiti yang ranking dia top 10 dalam kejuruteraan di dunia. Top 10 yang terbaik. Dan dia belajar di situ. Dari peringkat sekolah menengah, semua A-star keputusan dia. Persaingan, galakan dan didikan adalah sangat penting. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat, yang saya lalui di peringkat kanak-kanak, peringkat sekolah rendah, dari peringkat lepasan PMR atau SRP masa dulu, kemudian di peringkat SPM, lepasan SPM, buat diploma. Saya pernah membantu 1,600 orang pelajar baru di Melaka, di Kolej Yayasan Melaka. Yang mana 90% daripada mereka adalah daripada golongan miskin. Saya bantu dia. Makan dan asrama semester 1, saya tanggung semua. Saudara-saudari, saya yakin ibu bapa ingin melihat anaknya berjaya. Tidak ada seorang ibu bapa yang ingin melihat anaknya susah pada masa akan datang. Tapi berapa ramai yang serius memikirkan tentang masa depan anaknya? Kadang-kadang saya melihat, saya rasa sedih. Kerana golongan yang berpatapan rendah ini, anaknya ramai. Suka dapat anak. Dia kat rezeki. Betul, memang rezeki anak. Tapi pernahkah dia memikirkan, apabila saya tanya dia, pernahkah kamu memikirkan apa yang terjadi anak ini
Apabila 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang, kita diam. Kos pengajian persekolahan pada masa akan jauh lebih mahal daripada sekarang. Akan terus meningkat. Kamu bersedia tak? Dengan pendapatan kamu lebih kurang 2,000, boleh tak kamu mampu? Pasal saya lihat bahawa kos pengajian semakin lama semakin mahal. Saya dulu masuk ke Universiti Melaya pada tahun 72. Pada umur saya muda dulu masuk universiti. Umur saya 18 tahun. Yuran pendaftaran yang dikenakan oleh Universiti Melaya hanyalah 150. Dipanggil wang hemat diri. Terima tawaran, bayar 150, itulah dia, wang pendaftaran. Dan disebut itu wang hemat diri. Tidak ada bayaran lain. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, yuran pendaftaran saja, masa mendaftar. Masa kita datang, mendaftar anak itu, bayaran yang dikenakan lebih daripada 3,000. Ada universiti PTA yang mengenakan bayaran sampai 4,000 lebih. Saya heran. Ini universiti kerajaan. Everything is financed by the government. But yet, universiti charge sampai 3,000 lebih, 4,000 lebih. Nak cari duit 4,000 lebih, 3,000 lebih, 4,000 lebih ini, kalau dia seorang anak penuri getah, seorang anak buruh kasar, seorang anak pekerja kilang sebagai machine operator, mampu tak dia? Malah bukan itu saja, bukan bersakat di peringkat universiti. Peringkat sekolah asrama penuh pendaftaran 1,000 lebih. Pengalaman saya mengantar anak saya yang ke-4 masuk ke boarding school sekolah menengah sains Keluang. Masa pendaftaran, saya kena lebih dekat hampir RM3,000. Saya terdiam. I thought everything is free. It cost me almost 3,000. Saya terfikir, tengok anak kampung, bagaimana dia nak bayar? Bergolok bergadai, tuan-tuan, puan-puan. Apa yang saya nak masukkan di sini ialah bukan mudah untuk memastikan anak kita itu berjaya. Bukan mudah. Jadi pada mulai tahun ini, saya nak carilah daripada jumlah pelajar yang masuk ke sekolah rendah ataupun pelajar yang belajar di peringkat sekolah rendah di Malaysia ini adalah lebih kurang 2.7 juta. Saya nak cari sebahagian kecil saja, yang mana saya akan menolong ibu bapa bagaimana mendidik anak ini supaya dia boleh berjaya. Saya yakin anak kita semua boleh berjaya kalau dapat kaedah pendidikan yang tepat. Saya nak tanya ibu bapa. Pernah tak? Saya minta maaf saya minta maaf terlebih dahulu. Pernah tak ibu bapa bersalaman dengan anak sebelum dia pergi ke sekolah setiap pagi? Salam anak, anak cium tangan ibu dan ayah, peluk anak, cakap dengan dia, kau belajarlah betul-betul supaya jadi pandai. Ada tak? Berapa ramai yang buat demikian? Saya yakin tidak ramai. Saya yakin tidak ramai. Pada saya itulah asas pendidikan.
arah tuju pada anak-anak itu. Saya pagi-pagi tengok anak saya, hantar anak saya pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah, dia bersalam dengan mak dia salam dengan saya, dia cium tangan, saya peluk dia, saya cakap dengan dia, kau belajar betul-betul, jadi orang pandai. Masuk dalam kereta, cakap lagi dengan dia, kau mesti belajar betul-betul, jadi orang pandai. Kalau setiap hari tuan-tuan perempuan lakukan ini, salam, cium dia cium tangan ibu bapa, peluk dia, dan cakap dengan dia, engkau belajar betul-betul supaya engkau jadi pandai. Anak ini akan cemerlang, saudara-saudari. Dia tahu arah tujunya. Jadi apa yang saya nak buat ialah saya menurunkan pengalaman saya mendidik anak. Berkongsi dengan ibu bapa. Ingin menolong ibu bapa untuk mencapai kecemerlangan anak. Pasal anak ini akan menentukan masa depan kita sendiri itu. Just bayangkan kalau kita sakit. Kalau anak kita hidup susah, boleh dia menolong kita? Dia tak boleh menolong kita. Dia sibuk dengan kerja dia nak cari makan. Kita terlantar je di hospital, tak ada siapa yang tengok. Pasal anak kita tak berkesempatan untuk datang melihat anak kita yang sakit. Saya bukan nak berbangga, cuma saya nak kongsi pengalaman. Apabila mak saya sakit di hospital pakar, carikan doktor yang terbaik untuk dia. Dan kos perbelanjaan perubatan cecah 170,000. Saya bersyukur. Pada masa itu saya ada duit untuk lebih daripada 170,000. Saya tanggung perbelanjaan mak saya. Saya lega. Tapi kalau saya tidak berjaya dalam hidup, boleh saya tanggung kos perubatan mak saya? Begitu juga tuan-tuan perempuan, ibu bapa. Persediaan untuk anak kita juga merupakan persediaan kita masa tua. Jadi apa yang saya nak buat pada hari ini, saya ulang lagi sekali, apa yang saya nak buat, saya nak mempower mulai tahun 2021 ini, mempower ibu bapa yang serius memikirkan tentang kemajuan anaknya dan bentuk kehidupan anaknya pada masa akan datang. Let we share the experience and let we share the cost. Part of the cost mendidik anak ini. Saya melalui dana pendidikan Dr. Hamzaid ini adalah satu badan jariah saya. Ya. Saya cuba membantu anak ini untuk dia maju, bersemangat dia maju, supaya dia dapat mencapai kecemerlangan pada setiap penggal daripada sekolah rendah, sampailah dia sampai masuk ke universiti. Jadi kalau kita boleh bersama-sama, ibu bapa dengan saya yakin kita akan dapat melihat kemajuan anak kita masa dia dalam persekolahannya. Kita akan dapat membentuk akhlak dia yang baik, hormat pada ibu bapa, hormat pada guru, tahu susila hidup yang baik, dan akhirnya akan menjadi manusia yang mempunyai
kelakuan yang baik, akhlak yang baik dan maju dalam pelajaran mereka. Saya yakin itu. Dan itulah yang saya alami sekarang ini. Alhamdulillah, anak-anak saya semua menjaya, semua pangkat doktor depannya. Seorang jadi pensyarah, yang kedua seorang yang sulung jadi profesor, yang kedua saya ingat akan juga dapat profesor pasal dia aktif dalam bidang akademik, mencipta barangan dan sebagainya. Dan sekarang pun dah jadi head department di hospital yang baru, hospital besar, hospital pakar kanak-kanak UKM di Ceras, Kuala Lumpur. Anak saya yang ketiga seorang doktor pakar, insya-Allah. Anak yang ketiga, yang keempat juga seorang doktor dan juga akan bercita-cita untuk menjadi doktor pakar. Anak yang kelima, insya-Allah dia akan juga balik dengan PhD dia. Seorang yang cerdik, yang berdisiplin, committed dalam pelajarannya, tahu apa dia nak buat, very determined, very focused. Jadi ini yang saya nak terangkan pada ibu bapa. Dalam program ini, apa yang saya nak pastikan ialah semangat anak-anak ini akan sentiasa tinggi untuk dia belajar. Tip yang pertama saya nak beritahu, saya dah beritahu tadi. Setiap pagi sebelum anak itu pergi ke sekolah, suruh dia salam dengan ibu bapa, cium tangan ibu bapa, dan saya minta ibu bapa cium anak itu dan peluk dia. Pelukan itu sangat penting. Degupan jantung kita yang dirasai oleh anak kita akan memberi semangat yang kuat pada anak itu untuk belajar. Percayalah. Kalau setiap hari kita peluk dia, saya ulangi lagi sekali. Kalau setiap kali kita peluk dia, dia tahu bahawa ada orang yang sayang pada dia dan betul-betul sayang dan perhati dengan hidup dia. Dan kalau boleh, kalau berkesempatan, hantar dia pergi ke sekolah. Hantar sendiri. Bukan suruh orang lain hantar. Dan kalau boleh sempat, balik ambil dia. Itu yang saya buat selama ni. Saya hantar dia pergi sekolah, bercakap dia masa dalam kereta, tunggu dia nak balik, tunggu dia di luar sekolah, ambil dia, hantar balik. Dan akhirnya apa yang saya dapat lihat, kejayaan yang cemerlang yang dia perolehi oleh anak saya, baik dari segi pelajaran dia dan juga kehidupan dia. Very comfortable life. Saya ulangi lagi sekali pada ibu bapa, saya nak mencari ibu bapa yang sealiran dengan saya, yang saya boleh share, yang boleh saya tolong. Saya nak pastikan bahawa anak-anak yang join program kemencerolangan ini ialah, saya nak pastikan dia, saya ulang lagi, saya nak pastikan dia bahawa mereka ini akan berjaya masuk belajar ke peringkat universiti, peringkat yang tertinggi. Untuk memastikan perkara ini berlaku dan semangat dia terus bersemarak, saya akan bagi hadiah melalui dana pendidikan Dr. Hamzaid. Saya nak bagi hadiah pada setiap penggal pengajian dia atau sekolahan dia. Kalau dia cemerlang bagi peringkat 1 atau tahap 1 hingga 3, cemerlang pada akhir penggal, daripada penilaian kelas itu, dia tak ada exam yang besar, penilaian kelas, saya bagi RM50. Bagi tahap 4 hingga 6, yang cemerlang, bagi setiap penggal, setiap orang yang cemerlang, saya akan bagi RM70. Jadi kalau dia dapat duit hadiah
RM50 atau RM30 bagi seorang kanak-kanak, pada dia itu besar artinya. Itu bagi semangat dia. Dan kalau boleh, kalau ramai di sekolah dia yang mengikuti program ini, mungkin saya akan salurkan hadiah itu kepada pihak guru besar, pihak sekolah, dan nanti sekolah atau guru besar yang menyampaikan kepada anak ini di sekolah. Hadiah ini di sekolah. Supaya dia nampak bahawa ada orang menghargai tentang pencapaian dia dan create competition among the friends. Jadi dia akan sangat bersungguh-sungguh supaya dia jangan jatuh daripada kecemerlangan itu. Jadi dia akan kerja kuat. Dia akan lebih disiplin. Itu tip yang pertama. Saya akan bagi hadiah kecemerlangan ini daripada sekolah rendah. Tahap, seperti saya katakan tadi, tahap 1 hingga 3. Saya akan bagi RM50 bagi setiap penggal. Tahap 4 hingga 5, saya bagi RM70 setiap penggal. Sekolah menengah, saya bagi RM100 setiap penggal. Sampailah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 6, kalau dia masuk tingkatan 6, saya bagi kecemerlangan dia RM150. Satu semester atau satu penggal. Jadi kalau saya nakkan hadiah ini digunakan sebagai pemberi semangat untuk anak-anak ini supaya dia berjaya. Dan dia memikirkan bahawa dia mesti belajar betul-betul pasal dia nak masuk universiti. Jadi di antara yang terbaik, 10% yang terbaik daripada kalangan mereka itu. Kemudian kalau dia cemerlang dalam SPM, saya bagi hadiah RM3,000. Melalui dana, saya akan bagi hadiah RM3,000. STPM, saya bagi dia hadiah RM4,000. Kalau matrikulasi juga, matrikulasi dan diploma. Ada yang masuk matrikulasi dan ataupun diploma. Yang cemerlang, saya akan bagi RM4,000 hadiahnya. Kemudian kalau dia masuk universiti, dia kat universiti, saya akan bagi bantuan. Saya akan bagi bantuan sebanyak RM4,000 hingga RM5,000. Bergantung kepada tempoh pengajian dia. Kalau pengajiannya 3 tahun, bantuan yang saya sediakan ialah RM4,000, iaitu RM1,000 untuk pendaftaran. Saya membantu ibu bapa untuk kos pendaftaran. Seperti saya katakan tadi bahawa mendaftar di universiti ini bukan murah, bukan free, walaupun itu institusi kerajaan, tapi kena bayar. RM3,000 tak bayar, tak boleh daftar balik. Dan kalau pengajiannya 4 tahun, jadi jumlah bantuan saya adalah RM5,000. Oleh sebab dalam proses ini, dalam program ini, kita beritahu pada anak-anak di sekolah rendah. Kita nak beritahu pada dia bahawa engkau ni besok akan masuk universiti. Kita tekankan itu. Kau mesti belajar yang tertinggi mungkin, iaitu sampai ke universiti. Itu yang disebut Universiti Menara Gading. Menara yang tertinggi sekali dalam sistem pendidikan kita. Jadi anak itu daripada sekolah rendah, dia dah tanam dalam jiwa dia, dia nak masuk universiti. Dan masuk universiti ini bukan murah. Dan saya nak lihat bahawa ibu bapa cuba galakkan anak ni buat tabungan. Daripada dia belajar di sekolah rendah, dia hari pertama dia masuk
sekolah. Saya tidak minta banyak lah. Saya minta dia buat tabungan satu hari RM1 saja. Saya yakin ibu bapa akan bagi duit poket. Dan kalau hari ini, lazimnya ibu bapa akan bagi lebih kurang RM3 hingga RM5 seorang untuk dia pergi sekolah. Untuk duit makan di sekolah. Kalau zaman saya dulu, saya bawa 10 sen saja. 10 sen tu saya dapat nasi lemak dengan air. Kalau saya ada 20 sen, saya beli nasi lemak dan air, kemudian 10 sen lagi, saya bagi kat kawan. Ada kawan yang tidak mampu. Dia tengok kawan dia menang, makan nasi lemak. Dia tak dapat makan pasal dia tak ada duit. Bapa dia miskin. Saya bagi kat dia. Supaya dia dapat sama-sama makan dengan saya. Saya buat ini daripada saya kecil dulu. Jadi balik kepada tabungan ini, saya minta ibu bapa daripada duit RM3 atau RM4, RM1 saja. Setiap hari ingatkan anak ini, duit masuk tabung, RM1 masuk tabung. Kenapa masuk tabung? Itulah duit kamu masuk universiti nanti. Cakap dia daripada masa dia darjah 1 lagi. Beritahu dia akan masuk universiti. Dan bersedia pada sekarang dengan buat tabungan. Kalau satu hari RM1, saya rasa tidak berat. Bagi orang yang biasa tidak berat. Untuk menggalakkan anak dia masukkan tabung RM1 sehari. Dalam setahun, jadi ada 365 hari, dah dapat RM365. Saya minta duit itu kemudian selepas setiap bulan masukkan ke akaun SSPN. Di mana-mana bank yang ibu bapa pilihlah. Jadi kalaulah dia setiap hari dia masuk RM1, setahun dia dapat kumpul RM365. Selepas 13 tahun, daripada sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, kemudian tingkatan 6 atas 2 tahun, tingkatan 6 2 tahun, jadi jumlahnya adalah 13 tahun. RM365 kali dengan 13 tahun, jumlahnya RM4,750. It's big money tau. RM4,750 adalah big money. Kemudian saya tambah grant saya sebanyak RM4,000. Iaitu duit pendaftaran saya bagi RM1,000, kemudian setiap semester saya bagi duit poket RM500. Jumlahnya RM4,000. Jadi dia masuk ke universiti itu, masa pendaftaran dia sudah ada RM8,750. Dan ini menyatakan banyak masalah. Ibu bapa tak payah crack the head, crack the brain, how to get the money. The money is already there. Duit itu dah sedia pun dalam akaun di SSPN. Bagi mereka yang cemerlang, insentif yang saya bagi, saya rasa agak lumayan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia cemerlang, setiap penggal dia akan dapat RM50 hingga RM70. Sekolah rendah RM50 satu penggal. Jadi kalau 3 tahun, darjah 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tiap dia penggal dapat cemerlang, dia bagi ada RM50, jadi setahun RM100, 3 tahun RM300. Bagi sekolah
tahap 4 hingga tingkat 6, cemerlang saya bagi RM70, setahun 140, kali dengan 3, 420. Sekolah menengah, cemerlang setiap penggal, setahun RM200, pasal satu penggal saya bagi RM100, dua penggal RM200, kali dengan 5, RM1,000. Hadiah saya peruntukkan bagi sekolah menengah ialah RM1,000 untuk dia dapat. Kemudian sekolah tingkatan 6, di peringkat tingkatan 6, saya bagi RM150. Jadi tingkatan 6 ni dia belajar 3 semester, 3 penggal. Jadi RM450. Kemudian di cemerlang SPM, saya bagi RM3,000 lagi tambahan. STPM cemerlang, saya bagi lagi RM4,000. Dan kalau nanti apabila dia dah masuk universiti, saya top up lagi RM4,000. Sebelum itu, sebenarnya apa yang saya nak buat ialah untuk mengalahkan dia buat tabungan. Satu tahun dia dapat menabung RM365, bukan? Kalau dia cemerlang pada tempoh 1 tahun itu, that means penggal 1 dia cemerlang, penggal 2 dia cemerlang, dia dapat buat tabungan RM360, saya top up lagi double 1 to 1 nisbah dia. 1 to 1. I bet 1 to 1. That means RM300, RM365, saya akan tambah RM360 pada akhir tahun tersebut. Kalau dijumlahkan semua saudara-saudari, apabila dia masuk nak mendaftar universiti, jumlah duit yang dia ada dalam akaun dia, termasuk duit hadiah-hadiah hadiah-hadiah kecemerlangan itu, dan juga tabungan dia, saya dah kira dah. Dalam teks tu, tengok teks nanti, saya ada kira jumlahnya. Lebih daripada RM22,000. Saya yakin RM22,000 itu boleh menampung, kalau tidak semua pun sebahagian besar daripada kos pengajian di peringkat ijazah di APTA. Apa faedah dia? Faedah dia banyak. Ibu bapa tak payah lagi mencari duit untuk membiayai anaknya belajar. Dia dah ada duit dah. Kalau tak cukup, dia boleh buat pinjaman dengan PTPTN. Semua pelajar yang lepasan post SPM, dia boleh meminjam duit PTPTN. Dia akan bagi, PTN akan bagi. Kalau buat diploma, buat ijazah, dia bagi pandu pinjaman. Itu pinjaman kena bayar balik tau. Jadi dengan kaedah ini, dengan apa inisiatif yang saya buat, dengan peruntukan hadiah yang saya sediakan, saya nak budak ini mempunyai semangat untuk berjaya, mempunyai semangat untuk cemerlang. Kalau dia cemerlang, konsisten cemerlang, money already there. Saya sediakan. InsyaAllah saya mampu sediakan. Jumlahnya lebih daripada 22,000. Jadi apa yang saya maksudkan di sini ialah apabila dia tamat pengajian, anak ini tidak ada hutang. Dia tidak pinjam daripada PTPTN, dia tak ada hutang. Anak kita nasib tidak baik. Saya selalu saya sebut dengan anak pelajar-pelajar saya, kenapa kamu lahir lambat? Ibu balik tanya dengan ibu bapa kamu, kenapa kamu lahir lambat? Kenapa mak dengan bapa lambat kahwin? Kena tanya dia. Dia sebagai joke lah.
Kalau dari awal, belajar semua ditanggung oleh kerajaan. Saya belajar dulu dapat scholarship 1,800, saya ingat lagi. Tapi bayarannya keluar pada saya di tahun 2. Tahun yang tambah kena cari duit sendiri. Ini yang peristiwa yang saya sekarang nak pastikan bahawa anak yang saya didik ini, yang saya bantu ini, apabila dia masuk universiti, dia tidak ada masalah kewangan. The money is already there. Dia tabungan dia dengan saya punya grant, dengan saya punya hadiah top up tabungan dia setiap tahun, cukup untuk dia belajar. Tidak seperti saya dulu. Pada tahun 72 saya dapat masuk Universiti Melaya, Fakulti Ekonomi. Harga getah 30 sen. Bapa saya nuri getah, berniaga ikan dan beli scrap getah. Ada kedai runcit di kampung. Harga getah 30 sen, ramai tak bekerja. Tidak pergi nuri getah. Bapa saya nuri getah. Tak boleh jual ikan. Pasal orang kampung tak ada duit. Macam ada hari inilah. Tahun 2020, 2021, inilah keadaannya. Meleset. Ekonomi tenat. Orang tak ada duit untuk beli makan. Tak ada duit untuk ada barang nak dimakan pun tak ada. Dan naik ke bendera putih. Untuk mendapatkan bantuan. Balik pada cerita saya dulu. Tahun 72 saya dapat masuk universiti. Saya tunjukkan kepada bapa saya surat tawaran. Dia cakap bagus. Itu je dia cakap. Lepas tu dia tak cakap dengan saya. Dia tak tegur saya pun. Dia diam aja. Mak saya yang sibuk. Bapa kau ni ada duit ke tidak? Bapa kau ni ada duit ke tidak? Satu hari dia suruh saya panjang loteng rumah. Pasal orang kampung simpan duit di pot di atas loteng. Saya panjat loteng. Ambil pot tu turun. Buka depan mak. Kosong. Mak saya cakap apa? Bapa kau tak ada duit. Macam mana kau nak belajar ni, Aid? Macam mana kau nak belajar ni, Hamzai? Bapa kau ni tak ada duit. Mak saya yang tahu, dia nangis. Dia tengok saya, dia rasa sayu, dia nangis. Saya tengok dia menangis. Selalu dia menangis. Selalu dia mengeluh. Ni macam mana kau nak belajar, bapa kau tak ada duit. Getah 30 sen. Rupa-rupanya satu hari, masa sarapan pagi, mak saya dengan bapa saya duduk sama, sarapan pagi. Dia cakap dengan bapa saya, dia cakap, dulu kau ada janji. Masa muda kita kerja kuat, kita kumpul harta. Orang kampung masa itu, kumpul harta beli tanah. Bapa saya yang saya hormat, yang sangat hormat dan saya tabik dengan dia, ialah dia pernah cakap dengan mak saya, dia kata kita kerja kuat, kumpul harta, kita hantar belajar anak kita setinggi mungkin. Tak ada duit, kita jual harta kita. Betul-betul berlaku pada diri saya. Betul-betul berlaku pada diri saya. Tinggal 2 minggu lagi saya nak mendaftar, bapa saya terpaksa jual sekeping tanah 2,5 ekar di Pekan Parit Yani, Batu Pahat. Saya budak Batu Pahat, Johor. Jual sekeping tanah. Itulah duit yang dia dapat, dibagi kat saya supaya saya pergi mendaftar di Universiti Melaya. Saya dapat scholarship tapi tahun yang kedua. Duitnya keluar pada tahun yang kedua. Tahun yang pertama kena belajar sendiri. Itulah yang duit yang saya. Nasib baik bapa saya punya fikiran yang waras. Lagi muda lagi dia sudah berfikir bahawa dia nak hantar anak dia belajar setinggi mungkin.
supaya anaknya pandai, dapat hidup senang. Itu mimpi dia. Itu yang bapak saya kerja kuat, nori getah, jual ikan, beli buku getah, kerja buka kedai. Potong lemes setiap hari dari pagi sampai malam. Pagi pergi nori getah, kadang lepas nori getah pergi pekan beli ikan, bawa pusing kampung beli jual ikan. Sampai jual ikan pusing lagi sekali habis beli scrap getah. Lepas habis balik mandi, sembahyang di masjid, rumah saya dekat sebelah masjid. Lepas tu dia duduk kat kedai. Sampailah malam. Bapak saya kerja lebih daripada 12 jam satu hari. Lebih 12 jam. Hanya semata-mata untuk menghantar anaknya belajar setinggi mungkin. Alhamdulillah, saya berjaya sampai PhD. Saya belajar masuk universiti umur muda, 18 tahun. Saya habis tamat pengajian di Universiti Melaya umur 21 tahun. Saya pergi buat master umur 22. Saya balik umur 23. Saya keluarkan buku saya ekonomi yang pertama di Malaysia, dalam bahasa Melayu di Malaysia pada umur saya 24 tahun. Saya ambil PhD habis umur 29 tahun. Saya muda. Saya menjadi profesor umur saya 32 tahun, 34 tahun. Saya juga seorang profesor dalam bidang ekonomi. Anak saya profesor dalam bidang kejuruteraan. Saya menginsafi keadaan ini. Dan inilah yang saya nak cari ibu bapa, nak kerjasama dengan ibu bapa yang ada di Malaysia ini. Untuk sama-sama membantu anak kita, anak tuan-tuan puan-puan. Bukan anak saya. Anak saya dah lepas. Nak bantu anak tuan-tuan puan-puan. Untuk memastikan anak tuan-tuan puan-puan dapat belajar dengan baik, dapat kelakuan baik, mempunyai vision yang tinggi, dapat masuk universiti, dapat kelulusan yang terbaik, dan akhirnya dapat jawatan ataupun kerja yang baik dan hidup selesa. Ini mimpi saya, tuan-tuan puan-puan. Sama ada tuan-tuan puan-puan setuju dengan saya atau tidak, terpulang pada tuan-tuan puan-puan. Pelajar di sekolah rendah ada 2.7 juta. Saya tidak mampu untuk tanggung semua. I just need a fraction of that. Saya hanya perlukan sebahagian kecil daripada itu. It's up to you. Saya bagi pilihan pada tuan-tuan puan-puan. You want to join in or not? It's up to you. I'm nothing to lose. But I'm prepared to finance the program. Saya mencari duit untuk membiayai projek ini. Dalam dunia ini sekarang ini, pada umur saya ini, saya dah tak ada mencari harta kekayaan untuk diri saya. Tidak. Saya nak mencari untuk bangsa saya. Untuk saya bantu anak-anak saya. Untuk bantu cucu-cucu saya. Sekarang ada 8 cucu. Dan saya cakap dengan anak saya, setiap seorang anak memerlukan lebih kurang 1 juta. Be ready and work very hard. I get the money for the children. Dan ini adalah part of the program yang saya buat supaya saya dapat membantu tuan-tuan puan-puan. Peristiwa yang saya lalui dan pengalaman yang saya lalui, I would like to share. Saya ingin berkongsi sama dengan tuan-tuan puan-puan. It no cost to you. Mendaftar tidak ada kos. Semua percuma. Ini
program ini terbuka pada semua rakyat Malaysia. Tak kira kaum, tak kira agama. Saya buat ini untuk ikhlas untuk anak Malaysia. Supaya saya dapat lihat bahawa anak Malaysia boleh berjaya sampai ke peringkat yang tertinggi sekalipun. Untuk itu, dalam Facebook ada borangnya. Isikanlah borang itu dulu. Saya nak tunggu jumlah yang agak waras, yang sesuai untuk saya mulakan program ini. Lebih ramai yang datang, lebih cepat saya lakukan. Dan kalau jumlahnya dah cukup, saya akan tutup pendaftarannya. Pasal kos ini terlalu sangat besar. Saya terpaksa menyediakan jumlah yang besar. Saya ambil contoh saudara-saudari. Kalaulah saya ada 1,000 anak yang boleh masuk setiap tahun ke universiti, saya terpaksa belanja 4 juta. RM4,000 kali dengan 1,000. 4 juta saya kena sediakan. Tahun yang kedua, saya kena sediakan 4 juta lagi. Tahun ketiga, itu kalau jumlah pelajarnya atau anak yang mendata 1,000. Saya kalau boleh lagi ramai, lagi bagus, tapi I had the limit. Siapa dulu, mungkin saya akan timbangkan lebih awal. Dan saya mulai pada tahun ini, saya tumpukan pada anak-anak di peringkat sekolah rendah dulu. Sekolah rendah. Yang dah ambil SPM tu, saya tak mau ambil. Pasal it's too late already. Itulah saya katakan tadi, pembentukan akhlak dan semangat mesti dibuat daripada anak itu kecil lagi. Kecil berarti dia masih sekolah rendah. Untuk itu, yang berminat isi borang dan submit dengan daripada telefon bimbit tuan-tuan puan-puan pun boleh. Buka Facebook, type Dr. Hamzaid Yahya, ada keluar. Dan untuk itu, saya ucapkan selamat maju jaya. Sama-samalah kita fikirkan anak-anak kita pada masa akan datang. And I would like to share pengalaman. Saya ingin berkongsi pengalaman dan juga membantu ibu bapa untuk mendidik anak. Saya ikhlas, saya insaf tentang tugas saya dan peranan saya. I have nothing else to do. Inilah cita-cita saya untuk melihat anak bangsa kita maju ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih lagi sekali.